18. Maksiat lidah yang kedua. Kita sekarang dalam, kalau buku lama saya kira 14 tahun, 16. Buku lama 16. Kita punya pelajaran akhlak ni baru nak mula. Tiap-tiap pelajaran ni kalau baru mula kita belajar, itu lebih kata orang khusus, lebih sempurna, lebih faham. Kalau awak belajar, kita punya kelas ni, kita tak ada kata orang, awak baru datang lah, kita mulakan ke tak? Awak baru datang, kita sambung orang yang dah 10 tahun punya belajar, awak baru nyari datang, sambungan orang yang 10 tahun. Kita tak ulang balik. Tapi bila ada pelajaran diulang balik, ini sangat baik bagi mereka yang tak belajar dari awal. Bila tak belajar dari awal, dia punya ilmu tu nak faham susah. Tapi kalau dia dapat belajar dari awal, ibarat awak nak masuk dalam laut tu, awak nak tahu laut tu berapa dalam, air dia macam mana, apa binatang yang ada kat situ, baru dia selamat. Jadi begitu juga kita punya ilmu. Bila awak nak belajar suatu, awak mesti tahu dia punya permulaan, dipanggil mabadi atau mukadimah. Apa nama ilmu ni? Di mana dia ambil ilmu ni? Siapa ulama yang kita pegangi? Apa kelebihan ilmu ni? Apa hukum belajar ilmu ni? Ini semua kita dah faham. Sudah belum? Jadi baru permulaan kita nak memahamkan, nak bersihkan 7 anggota. 7 anggota ini adalah panca indera yang sangat-sangat kita perlukan. Kita dah belajar mata, telinga, 2. Tak silap saya, lidah ni yang ke-3. Kemudian lidah ni pula ada 8. Dia punya maksiat yang selalu diamalkan. Maksiat lidah banyak, tapi 8 ni yang kerap lah dari darah daging. Jadi itu yang kita nak faham. Jadi sebelum kita teruskan, kita dapatkan ilmu yang bermanfaat tu. Ilmu tu dapat kita amalkan. Ilmu tu dapat kita faedah ni. Itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Bukan pakai belajar je. Ini haram ni, halal ni, ini boleh ni, tak boleh, kan? Kita dapat amalkan. Kita dapat faedahnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Dia sikit ilmu tu tapi bermanfaat. Hari-hari belajar tapi tak ada manfaat apa. Jadi sebelum kita teruskan, sikit kita nak bongkar apa itu ilmu yang bermanfaat. Sebab kita belajar malam ni mudah faham, senang faham. Belajar akhlak ni awak baca pun awak boleh faham. Dia tak macam tauhid. Tauhid tu susah sikit. Sebab tauhid ni, cakapan dalam tauhid tu Allah punya tak sama macam yang harian kita dengar. Apa yang kita dengar hari-hari dengan apa yang ada pada Allah tak boleh sama. Itu yang penting nak faham tu. Tapi kalau belajar malam ni senang faham. Awak balik rumah awak belajar, tak boleh mempat, tak boleh bohong baru. Tapi nak amalkan susah. Jadi setiap satu ilmu awak boleh amalkan kalau awak sadar. Cara nak sadar, kata orang kejutlah. Kasih sadar, bangun. Apa dia? Kita ni nak belajar 7 panca indera. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ini 7 panca indera ni amanah dari Allah. Amanah Allah. Allah beri kita sebagai amanah. Ini mata kasih kau gunakan kat sini, jangan gunakan kat sini. Dia tanya besok di akhirat. Allah akan tanya amanah yang Allah berikan pada kita. Sebab kita mesti belajar 7 anggota panca indera kita amanah ni, kat mana yang Allah amanahkan. Jangan kita salah amanah Allah, kita khianati. Allah suruh kat sini gunakan, kita gunakan kat sini. Satu. Kedua, 7 panca indera ni nikmat dari Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
tiap-tiap nikmat besok di akhirat Allah akan tanya. Allah akan tanya. Ini nikmat yang Allah beri, tak minta bayaran, tak minta ganti rugi, tak minta apa, tak minta sewa, Allah beri cuma. Jadi Allah hendak nikmat yang Allah beri ini kita syukuri. Cara syukur apa yang Allah suruh. Allah kasih nikmat ini untuk apa? Kita gunakan. Itu dinamakan syukur. Jadi 7 anggota ni, ini neraka pun ada 7. 7 bertala langit, 7 bertala bumi. 1 minggu berusik 7 hari. Kalau kita pergi Mekah pun banyak lagi 7. Tawaf 7 usik, sa'i 7, Ronta 7. Banyak 7 tak? Jadi anggota kita ni ada 7. Disuruh kita ambil perhatian, ingat ini anggota sebagai amanah Allah. Allah beritahu dalam Quran, langit dan bumi yang hebat, gunung ganang, tolak amanah Allah. Berat. Tapi manusia kata Allah, wa hamalahal insan, manusia tak. Jadi kalau kita dengar macam ini, kita akan cakap, Allah tak tanya saya. Kalau Allah tanya saya, kau nak tak mana ni? Yang mana dah daripada langit, langit tolak, bumi, bumi tolak, gunung ganang tolak, kau nak tak? Maknanya kita tak nak. Apa tu mana? Jangan cakap tak nak dulu. Mata mana? Tak nak mata, tak nak telinga, tak nak lidah, tak nak tangan, kaki, tak nak umur, tak nak sihat. Apa yang kita tak nak? Semua dia tak nak. Cuma satu aja. Syukur nikmat Allah, jangan khianat pada amanah Allah. Tu Allah beri amanah, kita tanya ini amanah kat mana nak ditunaikan. Itu kita sampaikan. Saya pernah cakap ni, tapi saya ni ulang lagi. Pasal ini harian kita yang banyak orang keliru. Apa dia pasal amanah? Sekarang kita pergi mau kahwin, kawan kita kata, tolong kirim. Saya tak pergi kirim. Okey, kita amanah tau. Ini benda jangan dibuka, jangan ditengok, jangan ditukar, walaupun nilai dia sama. Amanah. Macam ini kita ambil, itu kita sampaikan. Dia awak dah amanah. Tapi yang tuan rumah tu kasih berkat, awak tak amanah. Tak amanah macam mana? Awak tak sampaikan. Bukan saya tak sampaikan. Siapa nak hantar telur sebiji pergi dekat burung? Dia tinggal burung. Kalau awak tak sanggup, jangan terima. Minta maaf. Saya tak jumpa ni. Saya tak boleh pergi hantar kat rumah dia. Cakap terus terang tu, jangan terima. Dia terima. Dia terima telefon. Kau kirim, tu ada kiriman berkat kau. Dan tentulah orang ni cakap, ambil je lah. Takkan dia cakap, kasih berkat hantar rumah aku. Apa dia kasih? Telur dengan nasi kunyit, hantarlah. Kau tengok salah bawa amanah kan. Jadi awak ingat boleh, tak boleh ambil. Sekarang yang awak cakap ambillah tu siapa? Bukan orang ini punya amanah. Orang ni punya amanah awak dah sampaikan. Amanah tuan rumah, pengantin. Faham tak? Dia yang amanahkan awak suruh sampaikan. Awak mesti sampaikan. Kecuali orang ini arahkan awak, awak cakap tak maaf lah, saya ni tak jumpa lah agaknya. Kalau awak tak jumpa, awak ambil. Orang ini tak, bukan orang ini. Salah. Awak boleh cakap, dah telefon dia cakap, okey sudahlah ambil lah. Dah tentulah. Tak berapa sen nak suruh hantar kat rumah. Faham tak faham? Tapi awak ingat, sah tak sah. Awak tak amanah. Pasal orang sini yang amanahkan, bukan orang sini. Jadi nak terima amanah. Yang amanahkan tuan rumah pengantin. Inilah berkat dia. Awak rasa awak terima ni, awak boleh sampaikan tak? Awak tak boleh. Tolak, minta maaf. Jangan ada rancangan lah. Tak apa, aku ambil kan, kita jumpa dia. Lepas tu dia kata, sudahlah. Apa ambil lah kau? Dah tentu punya.
Itu jawapan dia. Ataupun belum apa-apa dia cakap, kita ni kalau ada bunga telur ada berkat, kau ambil. Tak boleh. Tak boleh. Sekarang yang amanah kan siapa? Telur tu siapa yang amanah? Dia ni kasih amanah bukan dia beli. Kalau dia beli air ni kau kasih mak pengantin, nanti mak pengantin kasih telur pasal aku beli. Faham tak tuan? Ni aku beli ni. Nanti kau ambil lah. Kalau dia beli, ini bukan dia beli. Faham tak faham? Banyak orang begitu. Ini yang Nabi lihat masa Mi'raj. Orang yang kumpul kayu, pikul, tak bau, tak boleh pikul, buka, bukan kurangkan, tambah lagi, angkat lagi, pikul lagi. Inilah dia. Amanah-amanah tak sampaikan. Habis kita ingat dah okey halal, pasal yang punya kan dia punya, dia pun tak tahu yang dia ni kirim. Yang amanah ni orang ni kirim, suruh sampaikan, pergi sampaikan. Kalau macam tuala ke apa, bolehlah simpan. Masa kelas kita jumpa, boleh kasih. Tak datang minggu depan, boleh simpan. Tapi kalau telur kan bunyi, nasi bunyi, tak boleh kan? Itulah. Faham tak? Itulah dia. Tapi ingat-ingat, kita ni jujurlah, baiklah, kita ambil. Pasal awak ambil, awak mesti kasih. Kalau awak dah kasih air ni, si Polan kirim, dia pun ambil, dah kasih budak-budak. Okay. Dah sampai tau. Kita dah sampaikan. Awak tak sampaikan, pakai telefon. Kemudian sebelum apa-apa dia dah cakap, nanti kalau ada berkat awak ambil. Awak cakap terus dengan dia. Berkat yang diberi ini amanah dari mak pengantin, kasih dengan awak. Mesti awak terima dulu baru kerja saya. Dan kita tak sampaikan, karena telur sebiji, Allah, maka tak jadi darah daging macam tu. Jadi mak pengantin yang suruh amanahkan kasih orang ni. Faham tak faham? Awak tak sampaikan. Awak ni telefon. Kadang-kadang telefon pun dah tak ada, pasal itu awal-awal dah cakap, kalau ada berkat ambil. Mana boleh? Berkat orang ni punya, bukan dia ni punya. Faham tak faham? Orang ni amanahkan pada orang ni. Jadi kita ni mesti sampaikan. Ini orang yang amanah. Dah sampaikan, dia tak ada, ambil. Song. Ini sampaikan tidak? Dia pun tak tengok macam mana bunga telur tu. Bunga telur ni lawa, telur pindang. Alamak, nanti pun kesal. Tapi takkan daripada beduk nak pergi hantar kat turun. Telur sedikit. Faham tak faham? Jadi jagalah amanah ni. Allah amanahkan kita, manusia amanahkan kita. Kita mesti jadi orang yang amanah. Lawan orang amanah, khianat. Orang yang khianat, kena azab. Juga tak? Jangan main-main ni. Kecuali awak pergi jumpa dengan mak pengantin, yang awak amanahkan tu, suruh kasih berkat tu, saya tak dapat sampaikan, saya makan, halalkan. Oh inilah, kalau dia kasih telur, kita makan dulu, nanti masa nak pergi kita rebus. Dah lain, awak dah makan. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Apa orang kata, kirim, dia kirim, kita kirimkan. Ini kirim balik. Sanggup tak kita jadi hospital? Hantar pula. Kalau sanggup, kita tinggal sebelah rumah. Kalau tak sanggup, tolak. Jangan pandang kita lulus biji. Tolonglah. Tak jadi darah daging. Kita kena tanya besok dia apa. Habis orang sini kata dah halal. Ini orang bukan dia punya amanah. Dia hadiahkan envelope. Kita dah sampaikan. Ini bunga telur atau berkat bukan hak dia. Belum sampai ke tangan dia. Ini hak orang sini. Orang sini suruh sampaikan. Dia orang tak sampaikan. Saya cakap tadi dah sampai, dia tolak, okey.
Ini sampai pun tidak. Dia pakai telefon lah. Habis dia dah cakap awal-awal lah. Tak boleh lah. Kena tamak lah. Kadang-kadang dulu awak tahu tak, ada macam pasu-pasu, macam hiasan ni. Kesian lah. Nak sangat. Itu ni satu. Kalau boleh sepasang nak taruh. Jadi orang kirim, kita pun dia cakap awak ambil. Itu boleh kasih apa? Tak usah. Awak tahu berapa tahun nak simpan? Saya tengok kebanyakan ni dah tak mau pakai lagi botol sampah. Itu yang semak, dah semak pula. Dulu kami tamak lagi. Inilah manusia. Inilah manusia. Dulu satu nak dua, dua nak empat. Sekarang buang. Pasal anak ni dah penuh. Salah Ini benda dunia ni. Kita, Allah lihat akhlak kita, sikap kita, kelakuan kita. Itu yang Allah nilai. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati hidup untuk apa? Allah nak uji siapa di antara kamu yang baik amal. Kita belajar akhlak ni berat. Nak amal berat. Paling berat. Faham senang, bukan mudah. Kecuali ada mujahadah di doa, belajar, usaha. Banyak orang walaupun ilmu dia tinggi, amal dia banyak, akhlak masih buruk, hati masih kotor. Jadi itulah sekarang kita nak fahami sebelum kita belajar. Jadi kita amanah tujuan anggota kita. Kalau awak nak terima amanah ni, kalau awak cakap saya tak ada, boleh cakaplah dengan Allah. Apa yang awak tak nak? Tak nak mata, tak nak lidah. Awak tarik ni. Hijam, semua anggota dapat kita gunakan, kita tak sadar. Bila Allah tarik, baru kita sadar. Mata bila dah rabun ayam, baru sadar macam mana orang yang boleh melihat. Kaki dah tak boleh bergerak, baru tahu kegunaan kaki. Ini manusia tak? Dia adalah manusia. Lagi dia dalam nikmat, dia tak sadar. Tapi dia tarik nikmat tu, Allah baiknya kalau aku ada nikmat ini. Jadi kita terima amanah ni cuma satu aja, belajar. Ini Allah Ta'ala jadi kaidah untuk aku, dilarang kepada aku. Mana yang Allah suka, kerana itu Allah jadi kaidah, kita gunakan. Mana yang Allah larang, kita hindari. Itu je. Jadi kadang-kadang mana yang Allah larang pun terbuat, terumpat, terbohong, tergitu, tertengking, tak pun nak Tuhan. Awak tahu kita ni datang ke dunia ni, kita tak ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni ilmu yang sadarkan kewajipan kita dalam dunia. Ilmu yang bermanfaat, kita dapat faedah dari ilmu itu. Jadi kita tak. Yang saya berdoakan awak, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Pasal penting awak, sangat penting kita tak ilmu ini. Belajar tapi tak ada ilmu bermanfaat buat apa? Kita tak, apa yang saya cakap, bukan dengar, sama-sama dapat amalkan. Jadi apa kekuatan itu? InsyaAllah ni nanti saya pun bulan 3 nanti kita cuti lagi. Dia nak pergi 3 masjid. Saya rasa 2 minggu lah kita cuti. 2 hari Rabu, bulan 3 tutup sekolah. InsyaAllah bulan 3 kali saya pergi pula 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa. Jadi insyaAllah sampai sana pun saya tak lupakan awak. Tapi itulah, awak pun doalah sama-sama. Sebab tujuan kita kumpul ni bukan untuk dunia. Dunia ni semua itu sudah. Kita nak besok di akhirat yang dekat. Semua nak balik. Cuma tunggu masa je balik. Dulu ke kemudian ke, mesti balik. Jadi apa yang tadi kita nak fahamkan ilmu bermanfaat ni, saya nak supaya kita buka minda. Kita hidup dalam dunia ni, semua dalam dunia ni ada had, ada batasan, tak berterusan.
Awak suka tak berterusan, awak bahagia tak berterusan, awak sedih semua tak berterusan. Faham tak faham? Okey, ada keluarga yang meninggal. Berapa lama? Pasal orang tu duit 3 hari, 7 hari, kemudian naik 40 hari, naik 100 hari, naik setahun. Makin lama, makin hilang. Ingat, tapi tak sedih macam bila suka begitu. Suka naik pramik bersama my view berapa lama awak suka? Turun pelamin aja masalah dah tinggi. Ini dunia tau, ini dunia. Apa awak rasa suka, gembira, cantik, semua dah ada. Jadi ilmu yang bermanfaat kita belajar, dan kita belajar tu memang betul. Tapi kita tak yang berterusan, yang berkekalan, aku yang tak berhad, yang berterusan, anugerah Allah, kurnia Allah, pemberian Allah. Ini berterusan. Ini pun satu. Jangan kita Allah beri apa yang Allah dah beri anugerah dia, kurnia dia, kita tak hadiri. Pun Allah ambil. Allah ambil. Jadi ini yang berterusan. Barakah, rahmat, inayat, jasa Allah tolong kita. Ini kita tak. Apa cara dia? Kita mesti tahu. Apa yang Allah beri ni, tak semua orang tak. Khusus di dalam buku doa kita tu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau besok satu rejab, mana mau baca lah doa Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah baca. Jadi kita punya wali tak nak baca ni tak bagus lah. Kita lah yang patut baca doa-doa yang mustajab. Wali baca. Apa dalam doa tu kata, malam ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, malam yang tidak ditolak doa, malam seterika. Malam kau beri kurnia kepada hamba-hamba pilihan kau. Ada hamba yang kau tak beri. Jadi pemberian Allah ni mengikut satu ketetapan Allah lah, tak semua. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani minta aku apa yang fakir. Satu lagi dalam buku doa tu ada malam-malam bulan Ramadan. Sama ada awak puasa ke tidak ke, semayang witir ke tidak ke, semua tak kira. Ini malam Ramadan, kita ada hak minta. Tiap-tiap malam dalam malam-malam bulan Ramadan ada kurnia. Tiap-tiap malam dalam malam-malam bulan Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Sungguh-sungguh minta, baru dapat. Sebab Allah nak beri ni tak semua orang boleh dapat. Siapa yang sungguh-sungguh. Macam kita malam ni, saya dah terangkan dulu, dikelilingi oleh malaikat. Sebab kita baca Quran, pengajaran yang baik, diselubungi rahmat dan turun sakinah. Itu malaikat keliling, kita tak dapat kesan, tak wangi pun. Malaikat wangi, tak dapat kesan. Tapi diselubungi rahmat, kita boleh periksa diri kita dapat tak dapat. Kadang kita dapat, orang sebelah tak dapat. Apa dia? Apa rasa kita bila kita belajar? Ada kesadaran? Ada keinsafan? Ada nak berubah kepada yang lebih baik? Kalau ada, alhamdulillah. Itu tambah takwa, tambah iman dengan rahmat Allah. Tapi kadang-kadang kita belajar, tak ada apa pun dapat. Tahu tak dapat lah itu. Sakinah, tenteram. Ada masa awak belajar, awak rasa macam sekejap. Tapi awak tengok memang kadang-kadang saya kalau datang lambat ni, pukul 10 saya ambil tahu, 10 minit tambahan. Tapi awak rasa macam lama sekejapnya. I tahu awak dapat sakinah. Tapi ada masa awak rasa lama ni. Tak tengok macam ngantuk dah, usaha baru berhenti. Awak tak dapat sakinah. Jadi ada masa awak dapat, ada masa awak tak dapat. Inilah yang Allah beri anugerah ni, tak semua. Kita pun tak tetap dapat. Ada masa dapat, ada masa tak dapat. Ada masa dapat ilmu, ada masa apa yang belajar tak, apa dari belajar tak puasan tu. Jadi ini semula kurnia Allah ni
Subhanallah, ya Allah lebih tahulah nilaikan siapa yang berhak beri, siapa yang Allah tak ada. Kadang dalam tempat macam ini tak dapat orang. Orang yang pergi Mekah tu macam-macam kelebihan dapat, tak dapat. Pasal dia buat pasir. Ada ke dalam ihram nak pergi sembahyang berjemaah pakai baju? Tengok pura ni awak pakai, okey lah, tak pasal lah awak, pasal lah situ. Tapi ni buat ibadat kan? Macam mana awak nak dapat? Subhanallah, dan macam-macam kesalahan yang dibuat. Belajar hukum hakam tak ada. Kata orang pergi Mekah, dia pergi Mekah. Siap, banyak yang salah dibuat. Angkat uduk pakai sapu-sapu je, air berlambak ada. Pasal tak nak kan? Malas. Kata istinjak pun pakai tisu basah lah sudah. Pasal malas. Itu semua tak boleh kan? Ada orang tak tahu tau. Dia kata saya buang air bawa tisu basah. Pasal tak ada gayung. Mana boleh awak pakai tisu basah, lebih pakai tisu kering. Tisu basah ni merebak najis. Dia kalau tak boleh kena air, kita pakai batu atau tisu. Itu pun ada syarat dia. Tapi sekarang air ada, awak keluar sembahyang tak sah. Alamak, saya dengar pertanyaan-pertanyaan macam ini. Ada pula yang bertanya, saya nak sembahyang, keputihan saya dah datang, tapi saya tak ada masa nak cari. Dengan ada najis tu, dia bukan cakap najis tau, dia putih tu ada dekat seluar sembahyang. Satu pula hamba Allah buka seluar terus kucing di sembahyang, tapi buka okay, tak boleh. Alah, terus saya buka kelas apa ni, kekil lah. Cuci najis pun tak tahu, kesian, istinjak pun tak tahu. Betul lah apa Nabi kata, sangat azab orang yang tak betul istinjak. Jadi pergi Mekah istinjak tak faham, buka duduk tak faham macam mana. Awak tak faham semaya-maya, tak apalah, awak mungkin. Jadi inilah yang kita katakan ni, adilnya Allah. Allah beri sesuatu rahmatnya. Tempat tu tempat rahmat, tapi tak semua orang dapat. Inilah masalah ni. Jadi kita dah faham tadi lah. Jadi bersihkanlah diri kita. Pertama sekali kita nak bersih sekarang, kita punya anggota. Dan anggota bersih, baru bersihkan hati. Jadi sekarang maksiat lidah. Yang kedua, menyalahi janji. Kalau tak silap saya, kita dah belajar. Dah habis tu. Dah habis dah. Jadi sekarang maksiat yang ketiga. Maksiat lidah yang ketiga. Maksiat lidah kita nak belajar dia ada 8. Tapi bukan 8 saja. Ini 8 kebiasaan manusia kita. Yang ketiga, mengumpat. Mengumpat. Yang kedua, menyalahi janji. Jadi itu manusia tak boleh tak dari berjanji. Sebab apa yang dia cakap dia tak buat, itu jam dia kira janji. Menyalahi janji pada manusia namanya khianat. Menyalahi janji pada Allah namanya khianat. Yakni baca indra yang ada ni tak gunakan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Itu namanya khianat. Jadi mengumpat adalah salah satu dosa besar. Dosa kecil kan mengumpat, yang tidak terampun dengan taubat semata-mata, melainkan dengan reza yang diumpat, yakni dimaafkan. Arti umpat ialah menceritakan keaiban orang lain di belakangnya. Sekiranya diketahui, ia akan marah, walaupun apa yang diperkatakan itu adalah benar. Sama ada pada diri kita pun tak boleh cakap tau yang aib-aib. Ibu bapa, kita tanya ibu bapa, kita boleh tak boleh, anak pun tak boleh, atau suaminya maupun anaknya sendiri. Semuanya itu dikira mengumpat. Apa arti umpat? Kalau orang tak belajar, dia cakap kita ni bukan mengumpat, cakapkan yang sebenarnya tak boleh. Kita kan mengaku kok malas,
Ceritakan anak tak tanggung jawab, buang hajar, tak boleh keburukan keaiban orang, kita tak boleh cerita dengan orang. Itulah muka. Awak pergi haji tak tahu boleh tak terampun. Padahal dikatakan oleh Nabi, antara satu umrah ke satu umrah penggugur dosa. Kalau awak buat umrah 2 tahun dulu, sekarang awak buat umrah, daripada 2 tahun tak punya dosa dengan umrah yang ada digugur. Hadis Nabi yang sahih. Antara satu umrah ke satu umrah penggugur dosa. Tapi hak-hak orang tak gugur. Apa hak orang kita dah belajar. Harta dia ada 4. Kalau kita sama-sama kita ni, maruah, angin umpat, tipu, jatuhkan air korang, ini semua maruah. Harta, maruah, agama, kafirkan orang, ini semua tak gugur. Dan kisah bunuh orang, pukul orang, ini mesti jumpa orang dia, cerita dia. Itu yang Nabi itu tercabuk angkasa masa perang, Nabi nak bayar. Tapi angkasa takkan nak cabut Nabi, alhamdulillah. Nabi kita dalam Quran kata, kalau jumpa gini, awak tak boleh tinggikan suara. Nabi punya suara dan awak punya suara tinggi, hati seorang. Itu hormat dengan Nabi. Sebab kalau kita ziarah Madinah, awak tak boleh kata Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kalau Mekah lawan Bukit, Allahumma Allah Bukit lah kan nak keluar nak cakap. Nabi tak ada. Tapi Madinah tak boleh. Dengan lembut. Dia kata Madinah. Kat dalam masjid Nabi tak boleh. Nabi ada. Mesti hormat. Itu adab-adab ziarah Nabi. Ini siapa ziarah aku semasa aku wafat, nanti dia ziarah aku masa aku hidup. Wajib syafaat bagi. Ini semua yang kita nak. Ini Nabi kata jangan susah payah berangkat pada 3 masjid. Kalau kita sembahyang Madinah Haram, seperempat lain 100,000. Madinah 1,000. Masjid Aqsa 500. Dan tiap-tiap masjid ni ada sejarahnya, ada dia punya kelebihan. Masjid Haram dengan Kaabah, Kaabah tu bertentangan dengan Baitul Ma'mur, tempat malaikat masuk, terus tentang. Madinah ada jasad Nabi. Masjid Aqsa ada batu yang nak ikut Nabi. Dan situ para Nabi senayang kat Masjid Aqsa. Nabi dari imam masa Nabi nak berperang. Semua ada sejarah dia. Bukan cerita panjang lah. Allah kata, Nabi kata jangan susah payah melainkan 3 masjid. Masjid lain semua sama. Masjid Sultan, Masjid Raja, Masjid Arab, Masjid Syalam. Dulu sibuk orang. Masjid Syalam besar. Kita taruh tangan, kata dia air turun. Saya pun tak tertarik. Tak tempatnya dulu. Orang sibuk. Apa yang Nabi cakap ni kita dengar. Yang tak ada, semua sama dia punya kelebihan. Tapi awak tahu tak ada penyakit? Tak silap saya pernah ceritakan. Dan depan sini Safwa, atas tempat jam tu, sini bangunan Safwa tu, depan Masjid Haram. Tak pergi masjid, sembahyang kat musala. Siap berjemaah pasal dengar suara. Ini dah lain bangunan, sana lain bangunan. Pergilah masjid. Kalau turun tangga Safwa tu tak turun tangga tau, semuanya tangga-tangga. Kaki kaki pun boleh. Ini masalah. Dekat Madinah pula, bila nak dekat maghrib, lepas asar ada ceramah, ada itu, ada ini, macam-macam ada kumpul. Nak dekat maghrib, baru nak angkat wudu. Mana boleh masuk masjid? Mai angkat dua, okey sah. Pasal dah depan masjid, tak macam Safwa tu punya masalah. Tapi tak dapat pakai masjid, rugi, 1,000 dah rugi. Tak dapat iktikaf. Selalu orang maghrib isyak duduk kata 1 jam, macam dia iktikaf tempat lain 1,000 jam. Oh betul. Ini yang dia susah payah nak pergi. Tapi dah susah payah pergi, tak ambil peluang. Ini masalah tu. Jadi itulah dikatakan kita perlu ilmu, perlu panduan. Jadi apa yang kita sentuh tadi,
Itulah kalau kita mengumpat ni, ini termasuk dosa besar. Macam dosa besar kita akan fahami. Arti umpat, mesti nak tahu. Ni tak tahulah, saya ni tak umpat, ceritakan hal. Awak ceritakan keaiban di belakang orang, memang dia dongak. Awak cakap dia dongak, dia kau dengar dia mana? Dia dongak ke tak dongak, aku kena dengan dia. Allah dah kasih aku dongak, apa nak buat? Memang dia julik, dongak ke julik ke apa. Dia ada 3 jiwa. Jadi aib orang tu dia cakap belakang. Tak boleh umpat. Jumpa dia kat Mahabai. Hari tu saya cakap awak tu dongang. Saya minta maaf. Kalau dia kata tak apa, saya maaf. Dia cakap pasal awak cakap ajar ni, dia tak maafkan sampai akhirat tu. Yang main-main. Itu dia katakan dosa besar. Pergi haji, pergi umrah, antara umrah ke umrah buat dosa. Tapi bab ini memang tak dosa, tak boleh. Awak utang orang kampung tak boleh. Kalau boleh gugur utang orang, kita panggil apa? Habis, selesai. Best tak? Untuk esok dia akhirat. Jangan main-main hak orang kita ambil. Tapi macam tadi tu dengan telur tu taklah, ini bukan hak dia, cuma kita tak mana. Tapi kalau hak dia kita ambil, mentuntut esok dia. Sebab kita ada belajar, dan saya rasa sudah belajar. Tapi kalau belum, nanti kita belajar macam mana nak lepaskan diri dari tuntutan besok di akhirat. Ada tak ni? Kamu dah ada kan? Pasal harta, pasal maruah kan? Selesaikan dalam dunia. Itu ubat tak? Jadi kita akan faham. Kita dah faham apa arti umpat. Nanti akibat orang yang mengumpat, dosa orang yang mengumpat ikut hadis Nabi. Kemudian satu, kita nak belajar macam mana nak lepaskan diri dari mengumpat. Jadi kita dah belajar macam mana nak elakkan diri dari bohong. Ada tak? Ada tak? Macam mana nak elakkan diri dari mungkir janji. Ada tak? Jadi sekarang macam mana nak elakkan diri dari mengumpat. Satu. Kedua, orang mengumpat, kita dengan gosok baju. Macam mana nak elak? Macam awak kau cakap, ada yang mengumpat dosa. Tak mentang dah belajar, dia bisa azab. Tahulah manusia ni. Jadi kita ni nak cakap hati-hati. Tapi kita tak hendak terlibat dalam dosa yang kita mesti jumpa orang kita umpat tu. Awak minta maaf, air raya tak selesai lah. Maaf zahir batin. Awak mesti cakap, sekiranya lahir, awak laksana. Saya lupa awak, sekiranya lah, cakap jam depan ke belakang, dia dah maklum lah. Mesti ada sebut tu, walaupun awak buat alas. Faham ya? Nanti kita sambung. Bila ada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayat. Hakiman qawlina innaka antas sami'un. Allahumma iftah lana bid'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadurina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa salamah. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.